Assalamualaikum, very good morning kepada semua kata penonton, pendengar. Hari ini saya, mungkin ramai yang tak kenal, yang dah kenal pun mungkin, saya Cik Jun daripada Bank Negara Malaysia. Saya bertugas di Pulau Pinang, tetapi ialah tim kami di Bank Negara ni orang kata tengah menerajui berkaitan dengan kes-kes penipuan keuangan. So hari ini kita nak berbincang mengenai orang kata kes penipuan keuangan. Sebenarnya ramai yang pun tidak tahulah apa sebenarnya penipuan keuangan. Tipu-tipu yang biasa tu tahu, tetapi apa tu penipuan keuangan, apa yang di bawah Bank Negara. Ya, sebab sekarang dengan PKP, dengan COVID, bukan saja sengsara dengan sakit, tetapi juga sakit keuangan sebab kena tipu. Itu penting sebab maklumat yang kita kongsi hari ini mungkin menjadi panduan kepada penonton. Ya, kita rasa kita mungkin tak terkena, tetapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan kes-kes yang Bank Negara terima, yang kita rasa doktor mungkin tak kena, ya, mungkin juga pesara tak kena, tetapi sebenarnya itu adalah orang kata di antara profil-profil kita punya mangsa lah. Ya, tapi sebelum saya melanjutkan kita punya orang kata perbincangan, hari ini kita ada beberapa topik yang nak kita cover. Mungkin saya juga nak mengajak semua untuk sama-sama ikuti laman web kami, ya, laman web Bank Negara yang kita panggil Amaran Scam. Dekat situ sebenarnya banyak tips-tips, mungkin boleh scan sekejap lagi. Orang kata maklumat yang terkini, apa MO terkini. Ya, contoh kalau katakan mule, mungkin tak tahu, mule mungkin tak tahu, tapi mungkin tahu kedai account. Apa tu kedai account, jadi kita akan detailkan, kita akan cerita lebih lanjut. Tetapi macam mana supaya kita tidak tertipu. Jadi tips-tips berkaitan dengan supaya dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa boleh didapati daripada Amaran Scam. Ya, okey. Sebelum saya mulakan, saya harap semua bersedia sebab maklumat nak dikongsikan ni penting. Mungkin kita rasa bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk mak dengan pak kita. Ni orang utara kan, mak pak kita. Untuk mengetahui, sebab kadang mak pak kita tak dengar, tak tengok TV, mungkin tak tengok Facebook, tak tengok apa lagi, tak dengar radio. Jadi tolonglah kongsikan maklumat-maklumat apa yang Cik Jun nak ceritakan hari ini. Okey, seterusnya mungkin saya nak cerita sikit, okey, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penipuan jenayah keuangan, ya. Kita kat Bank Negara ni ada beberapa jenis jenayah keuangan yang kita lihatlah. Tetapi sebenarnya di Bank Negara sendiri, walaupun dia mungkin bukan di bawah Bank Negara, tetapi sebenarnya sebab orang ingat duit, orang ingat Bank Negara. Jadi orang akan pergi kat Bank Negara. Ya, tapi apa yang ada di bawah Bank Negara, apa yang bukan, kejap lagi Cik Jun akan cerita juga. Ya, jadi sebenarnya secara general kita boleh tengok daripada yang kami dapat Bank Negara yang kami berinteraksi tiap hari ni, kebanyakannya jugalah nak kata 20% yang berkaitan dengan jenayah kewangan, di antaranya berkaitan dengan skim pelaburan. Skim pelaburan, skim cepat kaya. Mungkin pernah dengar dulu skim Pak Mantelo yang mak-mak kita pernah masuk dulu, ya, dan juga pelaburan internet. Pernah dengar juga nak join forex online, boleh ke tak boleh. Itu antara jenisnya. Penyalahgunaan nama Bank Negara. Mungkin dikata masuk skim ni. Ni semuanya telah diendoskan oleh Bank Negara. Adalah logo Bank Negara kat situ. Kat itu juga merupakan kita grupkan sebagai jenayah keuangan. Macau Scam. Ini Macau Scam ni sebenarnya kes polis, ya, sebab ditipu kan. Nanti kita akan pergi ke apa, kita tengok modus operandi terkini sekarang, ya. Tapi macam mana boleh datang kat Bank Negara? Sebab jadi kat Bank Negara orang akan transfer duit menggunakan akaun. Akaun tadi tu siapa? Akaun bank. Jadi akaun bank ini dikawal sendiri oleh Bank Negara. Jadi nak tak nak Bank Negara terpaksa juga orang kata membantu. Kalau kita boleh stop, masih ada transaksi yang dalam orang kata dalam proses tu mungkin kita boleh stop. Tapi selalunya dalam banyak-banyak kes duit tak dapat dan selamatkan kerana kenapa, ya? Dia masuk pukul 12 dalam akaun mule, kita kata kedai akaun tadi 12:01 duit telah dikeluarkan. Tetapi kita akan bagi tips lah, sebab sebenarnya boleh je tips ni, kita kata kalau kita alert sikit, kita aware sikit, kita tidak mungkin akan jadi mangsa lah. Dan juga di bawah Bank Negara, satu mungkin orang tak tahu forex, ya. Ni ramai juga mail lah kita masuk forex, urus niaga mata wang asing. Boleh ke tak boleh sebenarnya ni? Jadi kita akan bincang tapi dan yang penting juga di bawah Bank Negara pengambilan deposit tanpa lesen. Ni boleh ke masuk skim emas ni? Kalau dia kata emas tu macam mana? Apakah dimaksudkan dengan melabur dalam emas? Ramai yang kata melabur je lah emas. Okey lah, kalau harga sekarang rendah kita beli, besok tinggi kita jual.
Boleh tak dibenarkan begitu? Adakah dia di bawah bank negara? Jadi ini merupakan topik-topik jenayah keuangan yang saya akan cover sekejap lagi. Okey? Lepas tu kita nak tengok sikit lah. Okey. Bolehkah kita ni menjadi mangsa? Siapa yang selalunya menjadi mangsa? Kan? Okey, kalau kita tengoklah, ini statistik yang bank negara kumpul, yang lama dah kita start daripada lama dah, yang datang dekat kita. Kita boleh profile lah sebenarnya siapa mangsa-mangsa dia. Ya, kita boleh nampak orang kampung. Ya, kenapa orang kampung? Sebab kalau dulu kita tengok ada yang dapat, mereka ni orang kampung suka simpan duit. Jadi dia banyak duit. Ini lupakan lubuk dia ya. Hasil pendapatan, kadang-kadang ada kerajaan bagi orang kata dividen, bonus, durian runtuh. Ni kebanyakan orang kampung, orang-orang felda. Ya, orang kampung tu kata orang felda. Sekarang tak ada nak jumpa orang kampung kan. Orang felda, mungkin orang yang ada yang duduk di kawasan yang kata macam yang dia di bawah government agencies tadi. Pesara juga kadang-kadang menjadi mangsa ya, sebab duit pencen tadi, duit simpanan KWSP. Contohnya skim cepat kaya, selalu dia tahu dah, oh ni pakcik ni dia nak pencen, dia nak keluar, boleh keluar dah duit KWSP dia. Oh dia ada gratuity. Jadi kalau yang organizer skim cepat kaya tadi dah kata ini target kita. Ya, dan pelajar juga kita nampak menjadi mangsa. Kenapa pelajar? Pelajar ni pun ada duit sebenarnya kan, dia dapat beasiswa, dia dapat pinjaman PTPN. Itu juga menjadikan mereka adalah mangsa yang senang sebenarnya untuk mereka ni. Dan mule, kalau Cik Jun boleh cerita, mule merupakan kebanyakannya dulu dia menggunakan pelajar. Kerana pelajar mungkin memerlukan duit, nak pakai duit kan, duit 150, senang, easy target. Dan tidak dinafikan juga, ini mungkin yang tengok adalah kaki tangan awam ya, banyak juga ramai orang kerajaan, cikgu-cikgu, polis, marilah masuk skim cepat kaya, dapat bos, anak-anak buah semua masuk. So dalam hal ni mungkin kita nak juga beri pendidikan ya, supaya tahu apa ciri-ciri skim cepat kaya. Sebab ramai kebanyakannya kalau kita nampak kaki tangan kerajaan ni, sebab dia memang tak ada duit nak masuk, dia juga mau boleh buat pinjaman dengan koperasi. Nampak tak? Jadi ini merupakan golongan-golongan yang kita nampak menjadi mangsa. Dan apa yang Cik Ju nak kata kat sini, penipu ni tidak mengambil kira latar belakang pekerjaan, pendapatan anda ya. Dia akan cuba kata memerangkap kita. Tapi dan kami juga ada membuat orang kata kajian kan. Betul ke sifat tamak menyebabkan kita kadang-kadang leka menjadi orang kata mangsa skim cepat kaya? Mungkin juga kita nampak dekat situ. Dan juga sifat takut tak berpada. Kenapa? Sebab kadang-kadang tak bersalah. Contoh Macau scam, dia kata you tak bayar tax. Ya, kita sebenarnya bayar tax pun memang tidak, tetapi dia kata ada, kita dari record ada you tak bayar tax, kita tak pasal-pasal takut. Bila kita takut, kita sebenarnya dah start dah, dia orang akan cuba perangkap dan dia kata kita nak cuba bantu. Sebab situlah kita akan mengikut kata-kata orang kata penganjur tadilah ya. Dan satu sikap lagi yang mungkin kita nampak, orang-orang kita ni, mereka ni tidak ambil peduli. Tak kisahlah, mungkin tak kena kat saya kan. Tak lagi tak peduli. Kenapa? Macam contohnya kalau ustaz-ustaz kata, Mel lah masuk skim ni, skim nak pergi umrah ni. Oh sebab dia ustaz, kita tidak membuat latar belakang orang kata check. Kita kata betul lah, takkanlah ustaz nak tipu kan. So jadi kita tak kisah, sebenarnya kita ikut dia cakap ni. Jadi sebab tamak, takut dan suka berahsia sebab tidak mau cerita ke orang, aku seorang je nak kaya, ataupun nanti aku salah orang tahu aku ya, dan tidak ambil peduli, tidak ambil cakna. Jadi punca utamalah kenapa ramai menjadi mangsa dalam skim cepat kaya ke, mule ke, ataupun menjadi Macau scam punya mangsa tadi. Okey. Jadi mungkin Cik Jun boleh cerita sikit. Kita tadi ingat tak Cik Jun kata skim cepat kaya. So skim cepat kaya ni sikit senang nak cakap. Dia punya tips dia senang je. Dia kata kita kena ingat perkataan tipu. Tu tipu tu pun kita selalu kena ingat. Orang ni betul ke tidak ada. Kita selalu kena ada syak wang sangka lah. Ya. T tu apa? Tidak rugi. Melah masuk skim ni. Takkan rugi punya lah. Kita kena ingat. Kat situ sebenarnya kalau apa juga pelaburan, dia ada risiko di situ. Kalau orang berniaga, dia ada untung rugi. Sama juga dengan investment tadi, pelaburan. Ya, jadi kalau dia start kata, cik masuk pelaburan ni, cik tidak akan rugi. Dekat situ kita dah mungkin kata kena terfikir sikit. Takkan rugi. Kalau melabur pun, kecuali aku melabur dalam ASB atau dalam unit trust pun boleh ya. Dalam ASB ataupun tabung haji. Itu tidak akan rugi lah. Duit kita tidak akan hilang. Dijamin kerajaan kan. So tapi kalau dia kata pelaburan Pak Mantelo contoh, tak ada rugi. Kat mana mereka ni sebenarnya melabur? Ya ke? Market kan bukan ada up and down ke? Itu soalan-soalan kena tanya.
Ya, indah kabar dari rupa. Dia kata apa? Sebab okey, indah kabar dari rupa ni contohnya apa? Saya bawa kereta kan. Kalau tengoklah penganjur-penganjur dia tidaklah bawa kereta kecil. Dia akan bawa kereta apa? Sekurang-kurangnya BMW atau Mercedes, pakai jam Rolex. Kan dia akan sentiasa tunjuk duit kita, duit-duit yang berkepuk-kepuk tu. So sebenarnya itu indah kabar dari rupa lah. Dia hanya berlakon saja dan kita percaya. Betul lah ni. Ya, sebab ada satu contoh cikgu nak tunjuk dalam sekarang ni banyak ya dalam Telegram skim investment tadi. Kita nampak kita boleh perhati gambar yang dia orang letak tu sebenarnya gambar yang berulang-ulang. Tetapi bila dia saja je bagi you elemen, okey nampak dia dengan peluang hanya sekali. Dah tutup sekarang ni. So kita pun kelang kabut nak kena buat keputusan nak masuk skim cepat kaya supaya kita tidak terlepas peluang tadi. Ya. Jadi bila kita nampak benda ni kita kata dia ada peluang dia hanya sekali. Dia cakap kita ada limited time, ya, limited time. You kena cepat-cepat. Di situ nampak sangatlah dia ada ciri-ciri nak kita masuk buat keputusan dengan segera dan sebenarnya akhirnya kita akan terperangkap dekat situ. Dan you kalau kita nampak untung besar. Iyalah untung besar tu macam mana? Ada ke melabur RM50 boleh dapat 50 million. Ini jangan nak ketawa tapi betul Cik Jun ada dapat customer ni, nak kata customer tidak victim mangsa. Cik Jun dia tunjuk saya dah masuk skim ni, dia kata dia daripada Bank Negara. Bila Cik Jun tengok dia punya tu melabur RM50 boleh dapat 50 juta. Logik tak dekat situ? Sedangkan bank-bank pun bila kita simpan duit dalam bank, ni bank yang tempat selamat kita kata ya. Sekarang market berapa? Kalau fix FD pun mungkin 2%. Ya, you pergi market share lagi lah sekarang tengah berjatuh berduntum-duntum sekali dengan keadaan ekonomi yang tidak menentukan. Macam mana dia boleh janjikan keuntungan besar? Itu soalan yang kita kena tanya kat diri kita sebenarnya. Kita kena bijak sikit kata yang kat mana dia melabur? Soalan paling basic, you melabur dekat market mana sebenarnya ni? Ya. Jadi kalau kita dah ada tidak rugi, indah kabar dari rupa, peluang hanya sekali, untung besar, kita lebih tahu. Ini dah nampak ciri-ciri yang cuma Cik Jun nak jelaskan kat sini. Mungkin dia kata, ramai kata Cik Jun, dia tunjuk ada duit dia bagi. Saya masuk, saya dapat. Okey, Cik Jun nak kata sebenarnya mereka ini menggunakan konsep piramid. Nampak tak? Tahu tak piramid tu macam mana? Piramid tu sebenarnya orang bawah support orang atas. Jadi selagi kalau orang bawah ni ada masuk kan, jadi dia duit tu dia akan bayar orang atas. Jadi kalau you ada lompong-lompong, bila you tak dapat duit, bila start? Bila tak ada lengkapnya dekat bawah tu. Ada yang orang tak dapat masuk, tidak dapat cari. Dia kata you akan cari apa? Cari je lah 2 orang so that kaki you bercapah dekat situ. So dalam hal ni bila you tidak dapat cari orang, jadi dia punya piramid tu dah start akan goyang. Jadi dekat situ sebenarnya dia akan collapse. Ya, sebenarnya dekat kalau kita pasal skim piramid ni sebenarnya dia ada skim anti piramid di bawah Kementerian Perdagangan Pengguna ya dan hak ehwal pengguna Jadi dekat situ kita kena ada maklumat lah ya ciri-ciri tadi kita tahu bila ada kata takkan rugi pakai jam pakai cantik ni kita tanya sikit betul ke dia ni kaya. Mehlah masuk cepat-cepat. Itu dah nampak ciri-ciri untung besar melabur RM50 boleh dapat 1,000 pun kiranya tak logik lah sebenarnya. Ya, kita kena bandingkan dengan bank. Alright. Itu skim cepat kaya ya. Okey. Banyak dah sebenarnya ya mereka pancing dengan kereta mewah. Dia bawa kereta macam-macam kereta. Okey, topik kedua Cik Jun nak cerita pasal Macau scam. Okey, Macau scam ni sekarang dah musim apa dah bayar tax dah. Ni LHDN sekarang. Ramai yang juga orang kata dah start telefon dapat panggilan daripada LHDN kata cik tak bayar tax. Sekarang sebenarnya baru kita nak submit kan tax. Kenapa pula LHDN nak call kita? Tolong berhati-hati dan LHDN salah satu contoh tapi dapat juga panggilan daripada mahkamah, daripada bank negara, daripada bank, daripada pejabat-pejabat pos, daripada polis. Bila dia orang start mendakwa mereka adalah mewakili pihak berkuasa, tolong kalau boleh jangan panik satu tolong dan kedua tolong jangan layan. Ya, sebab kalau mahkamah sebabnya kalian nampak juga panggilan-panggilan ni dia buat sekarang ni hari Sabtu Ahad. Mahkamah bertugas ke kerja ke hari Ahad? Soalan-soalan tu kita kena tanya juga. Ya sebab jadi apa juga kalau scam ni apa juga orang datang kepada kita, Cik Jun nak ajar kita kena jadi bijak. Bijak mana tanya balik soalan, tidak boleh mengikut saja. Kan? Dia kena ada sedikit detik. Kalau hari ni hari Ahad, bank bukannya buka, mahkamah pun tak buka. Kan? Dan polis bank negara kami tidak akan melalui, orang kata tidak akan telefon lah, nak dakwa ke apa ke tidak melalui orang kata telefon tadi. Jadi berhati-hati tolong sebab selalunya apa yang kita nampak dekat sinilah dia akan membuat elemen panik dan menyebabkan tadi mangsa tadi
dah cuba orang kata apa, dah panik dan dia hanya mengikut arahan saja ya. Kita banyak kes-kes sedih sebenarnya ya. Bukan kata, tapi sebab kita nampak Macau scam ni kita tak bijak, nak kata tak bijak payah juga. Sebab yang mangsa-mangsa kita nampak kebanyakannya kalau Macau scam ni ada juga yang profesional, doktor, lawyers, cikgu. Ni orang-orang yang pandai sebenarnya, tetapi sebab merasa panik tadi mereka tidak boleh berfikir. And then selalunya scammer akan kata apa? Okey, contoh yang Cik Jin boleh mungkin kongsi baru ni ada dapat apa dia kata you tak bayar bil telekom ya. So dia kata kita bila pula banyak juta pula tu, berapa ribu lah. Telefon berapa banyak je pun kalau tak bayar pun katakanlah. Lepas tu dah dia tidak pakai telekom, dia pakai provider yang lain, penyedia apa perkhidmatan yang lain. Dan scammer kata you tak okey sebab kita tengah under siasatan sekarang. Tolong jangan cerita dengan orang lain. Okey, please masuk dalam bilik, dia kata kunci diri you kat situ. Sebab kita nak bantu you, kita nak tanya soalan-soalan supaya kalau you ada duit. Dan dia akan tanya, you ada banyak duit tak, kat mana? So account, dekat situlah dia akan tengok ya, kita punya maklumat account, berapa banyak duit yang kita ada, dekat situlah dia akan mempengaruhi kita. Ya, yang ni penting sebab kadang-kadang kita kata mungkin bank je telefon sebab dia ada, kenapa dia ada nombor telefon kita, kenapa dia ada nombor nama kita, kenapa dia ada nombor IC kita, dan selalu kita ingat nombor-nombor tu bank saja ada. Pihak berkuasa saja ada. Sebenarnya nombor tu, maklumat tu semuanya senang dia dapat ya tuan-tuan. Cik Jun nak cakap, kalau tuan-tuan pergi masuk manalah kawasan yang ada apa perumahan yang ada apa pengawal, mereka nak masuk pun mereka akan tanya nama, nombor telefon, IC, kan? Jadi maklumat tu sebenarnya kita berkongsi sentiasa. Jadi kita tidak boleh ingat pihak berkuasa je ada. Ya, macam contoh kita pergi juga expo perumahan, kita nak menang Rubanglo, kita masuk pertandingan kan. Kita maklumat detail kita, peribadi kita tu kita masuk dengan nama, dengan alamat, nombor telefon, nombor kad penalan. Jadi pesanan kat situ tolong berhati-hati, kalau tak perlu kongsi maklumat tu, jangan kongsi. Sebab kalau kita kongsi, inilah kemungkinan maklumat itu dijual ya, sebab orang kata boleh bank mungkin jual. Itu kita ada cerita lain lah. Bank negara sebenarnya memang orang kata ada garis panduan. Ini termasuk dalam akta kerahsiaan. Ada juga PDPA, tidak sewenang-wenangnya. Tetapi kalau kita sendiri kongsi maklumat tu, dia menyebabkan maklumat tu mungkin akan bertebaran dan scammer akan ambil peluang menggunakan maklumat tadi. Jadi untuk Macau scam ni pesanan Cik Jun, tolong jangan panik, kalau tidak bersalah. Kita kena rasional, tolong bercakap. Sebab bila kita bercakap, nanti mungkin abang kita, suami kita akan cakap, betul ke you dapat dari polis? Ya, sebab nak cerita juga pengalaman kami sendiri pun kadang-kadang bank negara kami terima. Bila dapat pun kita start panik. Jadi kita faham perasaan yang mangsa-mangsa tadi start panik. Tetapi bila kita bercakap dengan orang, kau ni takkanlah kau ada hutang kan? Macam ni kan? Jadi itu yang boleh membantu kita terbangun. Sebab ada juga cakap mungkin kena pukau ke tak kan? So pukau ni another issue, tetapi sebenarnya pukau tu kalau cikgu nampak daripada segi psikologinya dia menakutkan kita, jadi kita akan terikut katanya. Ya, okey, itu Macau scam. Jadi untuk Macau ni tolong pesanannya jangan panik ya, jangan kongsi maklumat peribadi kita, dan kalau kita dah mungkin orang kata tolong tidak sewenang-wenangnya memindahkan wang kita atas arahan sesiapa pun. Tak kisahlah kalau polis kata dia you kena masuk, kenapa polis nak kena suruh aku arahkan masuk akaun? Dan kalau kata pun dia bagi kita nombor akaun, kalau dia kata ni adalah akaun bank negara, kenapa nombor akaun tu adalah akaun individu? Itu soalan yang perlu kita tanya. Dan contoh lagi, kalau dia bagi kita nombor akaun, sebenarnya kita boleh check je. Polis telah menyediakan satu platform yang dipanggil Semak Mule. Kalau akaun itu telah digunakan untuk illegal activities, untuk transfer duit tadi tu, akaun tu kebanyakan orang akan check. Kita nampak dah. Walaupun mungkin polis belum buat siasatan, tetapi kalau ada banyak carian di situ, sebenarnya kita dah boleh kata, kenapa pula ramai orang dah start cari pasal akaun ni. Ya, jelas ya. Jadi kita nampak jangan panik, tolong jangan panik, jangan dedahkan maklumat peribadi, dan tolong jangan suka-suka hati nak pindah duit. Duit kita tu, kita penat-penat kerja siang malam, kenapa pula kita nak pergi pindahkan duit ke dalam akaun? Kita tak kenal pun orang tu, kita tak jumpa pun orang tu. Ya, itu pesanan tolong, sebab ramai macam semalam pun nampak kalau tengok berita hari-hari. Semalam Cik Jun baca apa? 200,000 doktor hilang. Ya? Jadi itu mana kata dia tidak kenal orang lah. Macam dia boleh tahu? Sebenarnya dia buat random je call. Sesiapa yang ada duit dia akan takut lah. Ya? Okey, mohon jangan percaya panggilan-panggilan tersebut. Ya? Sebab memang banyak. Okey, dah habis cerita pasal Macau scam. Ya?
nanti Kak Tuti boleh tanya soalan. Jadi yang ketiga, dia punya scam yang banyak juga menyalahgunakan nama bank negara. Ni pun banyak. Tadi kalau makar scam pun diguna bank negara. Dia kata saya daripada bank negara, daripada unit siasatan. Tetapi kita nampak sekarang yang nama pengguna ni daripada segi logo, daripada segi nama officer dan sijil yang kita keluarkan untuk kita punya lisensi, contoh pengurut wang, digunakan sebagai kata supporting document. Banyak je sekarang ya. Dia tulis lah situ, dia tukar nama dia. Sepatutnya lesen tu atas nama orang lain ya, tapi dia bubuh nama syarikat dia. Yang baru ni Cik Jun dapat apa ya, perniagaan perdagangan bisnes online. Dia kata bank negara bagi kebenaran. Bank negara tidak regulate ya bisnes-bisnes, kami hanya menjaga mengawal selia bank-bank, syarikat insurans, pengurut mata wang, yang money changer tu ya, remittance company, pengantar ke wang ya, kiriman wang tadi, itu ataupun e-wallet itu kami jaga ya, tetapi tidak kepada bisnes online tadi. Tidak juga bisnes emas. Sebab ada juga yang menyalahgunakan bank negara. Tetapi untuk makluman, banyak juga yang kalau under AMLA ya, ini anti AMLA ni anti-terrorism punya ni, dia memang ada agensi-agensi yang menjadi pelapor ya, sebab dia terlibat dengan banyak transaksi keuangan. Jadi mengikut AMLA punya akta tadi, mereka perlu membuat laporan. Jadi mereka kebanyakannya contoh kedai emas ataupun even kedai judi, mereka ini perlu membuat pelaporan kepada bank negara. Tetapi tidak bermakna bank negara memberi endorsement kepada bisnes dia itu. Ramai yang salah tanggap dekat situ. Dia ingat dia tunjuk surat, oh ni kebanyakannya ejen-ejen guna, tengok ni surat, sebenarnya surat tu bukan untuk mengatakan mereka dibenarkan untuk berurus niaga, tetapi sebenarnya kata mereka untuk benda lain, untuk tujuan lain, untuk tujuan pelaporan mengenai AMLA tadi. Ya, so jadi kalau gunakan nama bank negara, Cik Jun minta sangat tolong telefon bank negara dulu. Telefon bank negara, betul ke bank negara? Bank negara bagi lesen kepada syarikat ABC ni. Bank negara boleh je tanya. Kalau tidak boleh juga email kita ya. Dan ni tengok website bank negara, e-link kita tu boleh je tanya. Betul. Sebelum masuk tanya dulu. Betul ke syarikat ni telah diendoskan oleh bank negara? Itu penting. Walaupun kalau kata guna bank LHDN ke, KPDN KCP ke, tolong tanya balik. Sebab kadang-kadang walaupun kalau kata tak dapat call, sebenarnya setiap website pihak berkuasa ni kita ada senarai kita punya orang kata yang diberi lesen, peniaga-peniaga yang diberi lesen, entiti-entiti yang diberi lesen oleh kami. Jadi boleh cek dekat situ, syarikat tadi ni ada ke? Nama dia dekat sini ya. Boleh cek dengan Securities Commission yang untuk pelaburan-pelaburan kebanyakannya. Ada ke nama dia kat sini? Kalau tak ada, tak kontak. Macam mungkin tak ada, kita kata mungkin belum bagi lesen. Tolong hubungi kami untuk buat double confirmation tadi. Okey. Itu menyalahguna nama bank negara. Tips kat situ tolong cek balik. Jangan sewenang-wenangnya percaya. Ya, kita dapat juga macam kata kes yang hari-hari kita dapat dekat bank negara ni, lebih kurang 1000 interaksi kami dengan orang ramai. Di antara kebanyakannya akan cuba cek lah. Itu bijak lah. Bijak cek dulu sebelum masuk. Ya, okey. Dan yang keempat dah kan? Cik Jun nak cerita sikit pasal akaun keldai lah. Ini dah jadi satu fenomena pula kat Malaysia ni ya. Orang-orang di Malaysia digunakan sebagai keldai. Tahu kan keldai apa? Keldai kalau kita samakan cerita keldai letak kat belakang jalan kan. Sama juga kalau kita dengar keldai dadah. Keldai dadah apa? Bawa dadah untuk orang. Ini keldai akaun. Tumpangkan akaun untuk aktiviti, mana akaun kita digunakan untuk aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang. Contoh tadi macam kes yang menyalahguna bank negara, dia akan guna keldai akaun. Macau scam tadi juga, dia akan juga guna keldai akaun tadi. Biasa sebab kenapa? Scammer ni pun bijak ya, bijak kenapa dia tidak akanlah guna akaun dia. Sebab senanglah polis nak tangkap mereka kan. Kalau masukkan pakai akaun dia, katakanlah Cik Jun adalah scammer. Cik Jun bagi nombor akaun Cik Jun. Senanglah dia polis nak siasat pergi tengok siapa Cik Jun kat mana. Boleh tangkap nombor telefon ada. Tetapi apa yang dia buat, dia guna orang lain untuk membuat kerja-kerja jahat dia. Untuk transfer duit. In this case, untuk transfer duit daripada mangsa tadi masuk ke dalam satu lagi akaun dan sampailah bila dah berlapis-lapis nak buat siasatan pun sebenarnya susah. Ya, itu kita kena faham. Jadi akaun keldai ni Cik Jun nak minta sangat-sangat sebab pada kami pihak berkuasa kalau kita tengok, kalau kita boleh orang kata keldai akaun ini kita mansuhkan, kita buang daripada transaksi tidak sah tadi tu, sebenarnya banyak membantu pihak berkuasa untuk orang kata melawan financial scam tadilah, jenayah keuangan. Jadi minta tolong sangat ya
sebab kita nampak juga pelbagai trend tadi. So tips kat sini, tolong jangan kongsi akaun kita dengan siapa-siapa pun. Dengan mak kita pun kalau boleh janganlah kan, sebab akaun kita adalah hak kita dan tanggungjawab kita. Sebenarnya kalau tanggungjawab tu, apa juga transaksi dalam akaun tu, kita perlu bertanggungjawab. Ya, kita tidak boleh kata saya tak tahu pun duit ni masuk. Orang masuk, lepas tu kita pakai pula. Saya ingat saya menang loteri. Cuba tanya, ada ke pernah ambil loteri? Pernah ke pergi kedai loteri? Itu soalan-soalan yang kadang-kadang kita tanya. Saya rasa ada rezeki kot nak dapatkan duit ni. Tidak. Siapa nak bagi duit kepada kita percuma-percuma gitu ya. Jadi dia ada jenis-jenis lah kedai akaun ni. Kedai akaun ni kadang-kadang yang dia sukarela sebab dia dapat duit. Satu kali transaksi mungkin boleh dapat RM200 ya. Tapi itulah, berhati-hati sebab kalaulah polis buat siasatan, kita yang akan dipersalahkan sebab bukti duit tadi masuk dalam akaun kita dan kita boleh nampak. Dan apa kita nak cakap? Jadi kita penting kat sini kita tahu apa juga transaksi dalam akaun kita, kita kena tahu. Walaupun RM5 masuk, ni apa benda RM5 ni sebenarnya? Kan? So kita kena tahu, kita kena bertanggungjawab. Sebab apa juga transaksi ya, nak bagi tahu, kalau dekat bank negara, bank kena report kat bank negara ya. 50, kalau katakan apa 25,000 tu memang wajib lah dia kena report. Dan suspicious ni transaksi yang mencurigakan. Mencuriga tu kan boleh jadi macam-macam. Tak semestinya berjuta-juta, tidak. Tapi kalau akaun cik dan puan ni hanya selalunya dalam gaji dapat 2,000, tiba-tiba ada masuk pula dalam tu ada 5,000, itu bank kata suspicious. Bank sebenarnya boleh report kepada bank negara. Ya, so ini penting, tolong jangan jadi mangsa kedai akaun sebabnya ada dia punya orang kata kesan sangat teruk. Banyak kes yang kami dapat sekarang tengah bank negara tengah sibuk dan memikirkan macam mana nak bagi peluang kedua. Sebab once you tidak ada akaun, you susah nak dapat kerja. Ya, kerja susah nak dapat. Kalau minta kerja kata nak masuk gaji kat mana? Kan? Lepas tu dah ada rekod, kalau katakan memang telah didakwa, dah ada pula rekod jenayah dekat situ. So nak dapat kerja pun susah. Jadi kita fikir macam mana aku nak lari kat mana lagi, kerja tak dapat sebab akaun tak ada. Sebab sekarang semua orang dah tak pakai lagi cash kan, dah tak pakai lagi cek kan, dah pakai e-payment, online semua. So kalau you tidak ada akaun, macam mana you nak sara hidup? Kan? Itu dia punya ni. Jadi kita mohon sangat janganlah jadi mangsa kedai akaun tadi. Ya, okey, harapnya jelas. So kalau tak jelas pun mungkin boleh tanya bank negara lepas ni. Macam semalam seorang this one I think orang yang tidak bekerja kena penjara 6 bulan. Tak banyak pun dia tolong dalam transaction tu, 2,400 je. 2,400 tak berbaloi kena penjara 6 bulan ya. Jadi rekod pun dah ada dekat sana. Tolong saya mohon, terutamanya kita nampak student kalau dia ni dia advertise dekat Facebook, mungkin siapa yang nak sewakan akaun, tolonglah tidak payah untuk kata menjeratkan diri kita dalam kancah orang kata jenayah ni sebab dia punya kesan sangat teruk. Ya, okey, tolong sangat jangan kongsi ya. Ada punya pesanan kat sini, jangan benarkan orang guna akaun kita untuk aktiviti jenayah sebab kita pun tak tahu ya. Jangan mudah percaya dengan tawaran mudah upah, nak senang nak guna akaun kita, kawan kata pakai pinjam sekejap, tak payah, jangan bagi. Dan tolong jangan dedahkan maklumat perbankan kita sebab ada juga kita nampak dia tak tahu pun dia jadi mule, tetapi sebab kadang-kadang dia nak ambil pinjaman tak wujud dan dalam salah satu dia punya requirement dia kata kena serahkan ATM card. Kalau dah start minta ATM card, dah start minta PIN number, tolong rasa tertanya kenapa nak kena bagi benda ni, sebab apa-apa transaksi kita adalah bertanggungjawab ya. Okey. Jadi Cik Jun dah cerita 5 tadi ya. 5 lebih kurang jenayah keuangan, tetapi mungkin juga rasa ramai tak tahu kat mana nak pergi. Cik Jun nak tanya kalau kata skim ni boleh masuk ke tidak. Okey, secara generalnya sebenarnya kita ada pelbagai pihak berkuasa yang kata mengawal selia lah. Kalau bank negara macam Cik Jun cakap tadi, pengambilan deposit tanpa lesen. Siapa-siapa yang nak minta nak ambil duit, apa jugalah skim kan dan menjanjikan pulangan itu memerlukan lesen ya. Jadi kalau dia kata dia ada lesen, tolong cek balik bank negara beri lesen kepada syarikat ABC tadi ni. Tolong cek balik. Selalunya kita tidak bagilah sebab lesen kita bagi hanya kepada bank, kepada syarikat insurans, kepada tadi e-money provider kan. Okey, yang kedua under bank negara adalah urus niaga mata wang asing. Hanyalah sebenarnya bank-bank dan money changer saja yang diberi lesen sebenarnya. So kalau ada kata dia marilah masuk online forex trading, itu bukan ada bank negara. Kalau nak masuk ambillah risiko sendiri. Selalunya itu kebanyakan penipuan juga kita nampak
Dia collect duit, lepas tu mula-mula dia kata you dapat keuntungan, tetapi akhirnya market kita teruk, baru dia kata so sebenarnya you tak akan dapat duit you balik. Ya, boleh check dengan bank negara nanti, Cik Jun akan bagi nombor telefon ya untuk check balik sama ada nak telefon ataupun nak email lah kepada kami. Dan kalau di bawah Kementerian Perdagangan dan dalam negeri dan hak ehwal pengguna HKPDN HCP ya, kalau dia kata marilah kita masuk skim ni, kita ada barang nak jual ya, sebab apa itu di bawah multi level marketing, skim akta jualan langsung, itu memerlukan KPDN HCP punya lesen. Mereka ni diberi lesen ya, itu di bawah skim piramid. Tadi kata anti piramid juga di bawah KPDN HCP. Yang beza skim untuk cepat kaya dengan skim jualan langsung ni, jualan langsung ni dia ada barang, so dia kata okey ni ada package beli barang ni. Tetapi sebenarnya tak payahlah jual barang, kita cari orang. Itu mungkin telah menyalahi kebenaran yang diberikan di bawah akta jualan langsung. Ya, Gores dan Menang dulu banyak famous, tapi sekarang nampaknya agak senyap sikit, tak tahulah mungkin lepas ni akan ada balik. Kalau dia kata mari Gores dan Menang, itu pun tolong, itu di bawah KPDN HCP, check balik ya. Okey, di bawah SSM ni penting juga. Skim berkepentingan atau pembangunan plot. Ni macam mana contoh, dipanggil interest scheme. Marilah masuk skim skim lembu ni, skim arowana ya. So benda-benda ni sebenarnya kena ada lesen. So kita kena check dengan SSM. Skim kutu macam mana? Pernah main? Skim kutu sebenarnya dia ada akta ya, akta kutu, tetapi sebenarnya kutu yang kita ni yang masuk 10 orang kenal kawan-kawan, kita tidak ada keuntungan, cuma kita dapat duit tu sekali sekedebuk kan. Itu konsep kutu kita. Kutu yang dimasukkan dengan sini, dia tak kenal pun orang, skim besar, collect duit, cabut undi nak menang, itu adalah skim kutu yang dibawa SSM yang tidak dibenarkan. Ya, okey, anda Suruhanjaya Security. Ini apa juga tawaran saham. Ya, itu di bawah security. Merah dia kata melabur dalam skim ni, tengok dulu dengan SC sama ada syarikat ini diberi lesen atau tidak. Dan yang penting juga yang sekarang yang sangat trending ialah cryptocurrency, dagangan mata wang kripto ya. Okey, dekat situ ada dua perkara yang Cik Jun mungkin jelaskan. Kalau sebagai mata wang bank negara tidak recognize, tidak orang kata akui, boleh dijadikan macam mata wang ringgit kita. So setakat ni kita tidak kenali. So kalau you nak berniaga Bitcoin dengan syarikat kedua tadi, itu terpulang masing-masing ya. Tidak dikawal selia tetapi mungkin ada risiko. Tapi kita tidak recognize itu adalah sebagai mata wang yang diiktiraf ya. Dan tetapi okey, macam mana dagangan pula, trading tadi ya. Dia pergi melabur dalam mata wang. Okey. Setakat ini itu dikawal selia oleh SC, dia ada platform yang dibenarkan. Setakat ni 3. Tolong semak dengan Sekuritajaya ya. Bitcoin ni boleh tak saya nak trading under Luno? Luno dibenarkan oleh SC. So mungkin dekat platform tu dikawal. Jadi kalau mungkin kita ada benda-benda yang kita sebagai pengguna dapat mendapat perlindungan lah sekiranya berlaku tidak misconduct dekat situ. Ya, dan kalau katakanlah semua kita tak tahu tetapi kita telah ditipu, jadi itu adalah di bawah polis lah. So kebanyakannya kita nampak tadi jenayah kewangan ni memang polis terlibat untuk membantu siasatan. So kat mana dah dapat maklumat ni sebenarnya setiap pihak berkuasa ada kita maklumat ni dalam website kita ya. So kalau tu bank negara tadi, kita tolong telefon kita, kita kalau kata ni siang-siang ni boleh telefon 13885465. Untuk orang kata apa jugalah yang perlukan pencerahan, penjelasan, boleh ke saya nak masuk, tolong tanya dulu. Ataupun boleh juga email kita lah dekat web link tu. Kalau pergi kat bank negara, pergi je dekat bahagian paling bawah, dia ada dekat situ e-link. Boleh tanyalah soalan kita dekat situ nanti. Okey, yang penting kenapa Cik Jun kena cerita pihak berkuasa tadi, sebab supaya kalau kita ada masalah, kita tahu kat mana nak pergi. Ya, tetapi kalau katakanlah memang tak tahu nak pergi mana, maka bolehlah hubungi bank negara. Ya, okey. Apa nama dia ni? Okey, kalau tengok dekat slide tadi, sebenarnya yang tadi ni pihak polis juga telah menyediakan pelbagai platform untuk orang ramai check dulu ya. Cantik macam Cik Jun kata tadi, Semak Mule. Kalau ada orang kata mari transfer duit, tolong check dulu dekat Semak Mule ya. Polis juga Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK, dia ada CCID info line. Nombor dia 013-211-1222. Boleh buat semak laporan polis, semak status siasatan, maklumat kes-kes jenayah komersial dan CCID Scam Response Center ni kepada mungkin yang perlukan tindakan segera, cepat-cepat telefon. Kalau katakan modus operandi ni boleh saya masuk ke tidak, dekat sana mereka akan membantulah
Ya, mangsa nak tipu, tolong boleh tak tolong stop akaun saya, baru je transfer duit masuk dekat akaun ABC tadi. Ya, boleh tolong cepat-cepat bagi tahu. Sebab isunya macam Cik Jun kata tadi, bukan tak boleh nak stop dalam akaun tadi, tetapi respon kita nak buat laporan polis pun lambat. Sebab ada kes macam yang Macau scam itu 3 bulan baru sedar yang sebenarnya ditipu. Jadi bila dia sedar lambat, duit dalam akaun Mule tadi, ingat tak cerita Mule tadi, dah masuk pukul 12:10 dah tak ada dah duit tu, kita tak dapat nak selamatkan duit. Ya, dan untuk polis tadi ada Facebook, dia orang ada GSJK, boleh tanya saja juga kepada mereka lah. Jadi akhir kata mungkin Cik Jun kata, ingat tadi awal tadi, tolong ikuti amaran scam Facebook Bank Negara ya. Dekat situ kita bagi tips, tiap-tiap minggu bagi tips dan juga modus perandai yang terkini supaya orang ramai sedar dan boleh bertanya kalau sebenarnya mereka adalah nak terlibat, cepat-cepat tanya. So jadi itu adalah sedikit perkongsian yang Cik Jun boleh kongsikan, dan tolong kalau ada apa-apa yang penting tanya, berhenti sekejap, berhenti ya, kalau ada apa-apa tanya balik, dan kalau memang ni tolong kongsi ya. Itu. Sekian saja, kalau ada apa-apa masalah boleh telefon Bank Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.